Selamat pagi dan salam sejahtera buat para penonton yang dihormati sekalian. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Victoria Ansat dan saya dari kelas tahun 6 biru. Saya bersekolah di SK Regis Selangau. Kos sekolah saya ialah YBA 3408. Hobi saya ialah membaca buku dan bermain basikal. Manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang guru. Ada cerita di satu nusa, kisah berlaku di sebuah desa. Mari semua dengar cerita, kisah Kala dan Hayati bersama. Kisah berlaku dahulu kala, si Tanggang tajuk ceritanya. Kawan-kawan mesti pernah dengar nama si Tanggang bukan? Kisah ini sangat terkenal. Sebut sahaja nama si Tanggang, mesti orang sudah tahu apa kisahnya. Jadi, pada kali ini saya akan berkongsi dengan kalian semua tentang buku cerita yang bertajuk Si Tanggang. Untuk pengetahuan semua, ini merupakan salah satu koleksi daripada siri sastra klasik. Terdapat beberapa cerita atau kisah yang lain seperti Putri Santubong, Putri Hang Lipo, Tun Teja, Dang Anung, dan Raden Mas Ayu. Kesemua buku ini telah saya baca, namun pada kali ini saya hendak kongsikan kepada anda semua tentang kisah Si Tanggang. Buku ini ditulis oleh Salma Haji Alwi. Buku ini diterbit oleh Cerdik Publication, Sendirian Berhad, pada tahun 2010. Buku ini juga mempunyai 46 halaman yang bercetak dan berwarna. Cerita ini mengisahkan si Tanggang dan ibunya, mak deruma yang tinggal di sebuah kampung. Kehidupan mereka agak daif, ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kesiannya mereka. Dipendekkan cerita, pada suatu hari, si Tanggang telah di Pelawak bekerja dengan seorang saudagar yang kaya raya. Saudagar itu terpengun melihat kerajinan dan kesungguhan si Tanggang. Sebab itulah dia diajak oleh saudagar itu untuk bekerja di kapalnya. Lama-kelamaan, si Tanggang pun berkahwin dengan anak saudagar itu. Dalam sekelip mata sahaja, kehidupannya berubah 100%. Dia sudah lupa daratan dan menjadi seorang yang sangat sombong. Ish. Satu hari, mak deruma hendak berjumpa dengan anaknya yang sangat dirindui itu. Lalu, mak deruma pun pergi ke kapal milik si Tanggang. Tetapi, alangkah malangnya nasib mak deruma. Si Tanggang dan istrinya jijik melihat mak deruma, sehinggakan si Tanggang tidak mengaku bahawa itu ibunya. Dia mencaci ibunya dengan kata-kata yang agak kasar, menyakitkan dan menyedihkan. Dalam hati mak deruma, pedihnya kata si Tanggang, bagai diinjak, dipijak hati tuannya. Lalu, mak deruma pun berdoa supaya dibukakan hati anaknya dan diberikan petunjuk. Tiba-tiba, turunlah hujan yang lebat. Anginnya kuat serta kilat yang sambar menyambar. Si Tanggang disumpah menjadi batu akibat dahaka kepada ibunya. Nilai dan pengajaran jelas di sini. Sikap derhaka perlu dihindari. Mau hidup aman dan harmoni? Restu ibu bapa itulah yang dicari. Para penonton sekalian, saya sarankan anda haruslah membaca kisah Si Tanggang ini, kerana terdapat banyak teladan yang boleh kita pelajari dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Sekian, terima kasih.